Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 18 Ogos 2024. Premier Datuk Partinggi Tan Sri Abang Joharuddin Openg sekali lagi menjulang nama Sarawak dengan kesediaan negeri ini menjadi tuan rumah bersama bagi penganjuran Sukan SEA pada 2027. Beliau mengulangi komitmen tersebut di hadapan lebih 40,000 hadirin pada pembukaan rasmi Sukan Malaysia SUKMA ke-21 2024 di Stadium Sarawak malam tadi. Dalam ucapan perasmian, Datuk Partinggi berkata, SUKMA telah berjaya memupuk semangat patriotisme dan kebanggaan negara melalui penyertaan pelbagai negeri dan atlet dalam platform yang membantu erat hubungan antara rakyat Malaysia pelbagai latar belakang. Sebab itu di Sarawak ini, saya syorkan lokasi-lokasi pertandingan diadakan di semua bahagian Sarawak untuk mendedahkan anak-anak muda kepada kepelbagaian budaya dan kaum etnik yang ada di Sarawak. Majlis penuh gemilang ini dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta turut disaksikan Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri Negeri. Kemuncak acara adalah larian obor SUKMA 2024 oleh petinju sensasi Deloniel Magdalene Bong atau Kilat Boy yang kemudiannya menyerahkan atlet Sarawak yang lain sebelum jalan obor disempurnakan oleh Ratu Terjun Negara Dato' Pandalela Rinong. Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Sarawak bersetuju melanjutkan operasi pasukan petugas khas bagi membantu penduduk negeri ini mendapatkan dokumen pengenalan diri dan status kewarganegaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, persetujuan itu dicapai dalam pertemuan dengan Premier Jumaat lepas. Katanya operasi dijalankan sekarang sepatutnya tamat pada 23 Ogos ini namun akan dilanjut setahun lagi. Ia bagi memastikan tiada kumpulan sasar yang tercicir. Pasukan petugas asas ini yang berakhir setahun tempohnya kami setuju untuk sambung. Kemudian 13,000 yang kami terima, kami telah membuat keputusan lebih daripada 5,600, 5,700. Bakinya kami sedang memprosesnya. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memberitahu jawatan kuasa khas kewarganegaraan yang ditubuh antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak berhasrat untuk mengatasi isu status kewarganegaraan di negeri ini di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Ia melibatkan kategori anak tidak saf taraf, anak jagaan dan anak angkat. Menurut beliau, daripada 306 permohonan yang diterima, 225 permohonan telah diluluskan, manakala baki 81 permohonan telah ditolak berikutan faktor dokumentasi yang tidak lengkap dan dokumen palsu. Dan kami bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri yang memberikan banyak sokongan dan bantuan logistik, juga dengan community leaders, terutama di kawasan Rumah Panjang, di mana kuasa memperakukan tentang status keberadaan individu itu. Kami beri weightage juga kepada perakuan yang dibuat oleh ketua atau tuan rumah. Ya, jadi proses itu kami pemudahkan. Mengulas perkara sama, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Kerajaan Sarawak akan terus membantu golongan sasar untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Tumpuan adalah penduduk di pedalaman. Katanya kerajaan negeri telah pun bersetuju untuk mengeluarkan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak DSIK. Ini terutama sekali untuk kanak-kanak yang berkaitan bagi membolehkan mereka mendapat akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Pihaknya berusaha memudahkan urusan permohonan dengan memastikan segala kriteria serta dokumen penting adalah lengkap sebelum dimajukan kepada KDN. Beliau juga yakin dengan komitmen tinggi KDN, isu tersebut dapat ditangani segera. Sementara itu, 7 individu menerima DSIK pada majlis ringkas yang diadakan selepas mesyuarat tersebut.
Ahli Jawatan Kuasa Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB diminta membantu menarik penyertaan lebih ramai keahlian dalam parti itu. Timbalan yang di-Pertua Parti PBB Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata keahlian baharu dalam parti itu akan memperkukuhkan PBB. Beliau yang juga Timbalan Premier dan Pengerusi PBB Cawangan Bukit Saban menyatakan demikian semasa merasmikan program santai pemuda PBB Bukit Saban di Rumah Kelimbang di Penyuluk Ulu Layar dalam bahagian Betong. Program santai berkenaan yang sedang dalam lawatan ke lokasi pedalaman terpilih diketuai Adun Macan, LNC dan Gramong. Mengenai program itu, Dato' Ahmad Douglas berkata ia membolehkan mereka mengumpul maklum balas daripada lapangan berhubung dengan jangkaan, harapan dan kekecewaan rakyat terhadap program pembangunan dan pelaksanaan projek. Beliau juga mahu mereka membantu memantau pelaksanaan projek transformasi luar bandar di kawasan masing-masing bagi memastikan ia siap mengikut jadual dan berkualiti. Insentif untuk atlet Sarawak yang memperoleh pingat dalam acara berpasukan pada SUKMA 2024 akan diperhalusi. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata jumlahnya dijangka diputuskan sebelum tamasya dui tahunan itu tamat. Saya kena tanya dengan Premier, tak berani saya jam tegas on this kerana ia melibatkan kewangan. Tapi ia adalah satu yang boleh membanggakan atlet-atlet. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Karnival Sukma Sarawak di dataran perayaan di Petrajaya. Sementara itu, beliau berkata Sarawak berada di landasan tepat dalam misi menjadi johan keseluruhan Sukma ke-21 dengan 12 pungutan emas setakat pukul 8 malam semalam. Ia sekaligus akan menyuntik semangat atlet-atlet lain untuk meneruskan perjuangan meraih pingat buat Sarawak. Sementara itu, Datuk Sri Abdul Karim berkata hampir 1,000 usahawan terlibat dalam Karnival Sukma ke-21 di semua venue Sukma seluruh Sarawak bermula semalam sehingga 24 Ogos. Jelas beliau penganjurannya bukan sahaja fokus kepada sukan, malah memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya usahawan makanan. Karnival melibatkan jualan makanan, minuman serta produk industri kecil dan sederhana. Pengunjung juga boleh menonton secara langsung sukan-sukan yang sedang dipertandingkan menerusi skrin besar yang disediakan di lokasi Karnival. Seramai 110 usahawan tempatan membuka gerai jualan di dataran perayaan Petrajaya. 2 vesel nelayan asing ditahan di perairan Miri semalam kerana menceroboh perairan negara. Pengarah Zon Maritim Miri Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad dalam kenyataan media berkata kedua-dua vesel ditahan di kedudukan 47 Batu Nautika dari barat Laut Tanjung Payong. Semasa penahanan dibuat, 2 vesel tersebut sedang leka menangkap ikan. Hasil pemeriksaan mendapati 2 vesel itu juga masing-masing dikenalikan 4 dan 2 kru bersama seorang tekong berumur lingkungan 19 hingga 48 tahun. Vesel berkenaan kemudiannya dibawa ke Pusat Tahanan Vesel Miri untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985, Akta 317, Seksyen 15-1-A. Maritim Malaysia menegaskan pihaknya sentiasa komited dalam menguatkuasakan undang-undang dan tidak akan berkompromi ke atas pesalah yang ingkar. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.